Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya dan rakan saya akan memberi maklumat serupa sedikit tentang kos pengurusan perniagaan. Hai, nama saya Nur Zafawani Ania binti Mak Rosli, nombor matriks 422 300 181. Assalamualaikum, nama saya Damia Kalisa binti Abdul Latif. Nombor matrik saya 422 300 1521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azwar Alisha binti Muhammad Nasrul. Saya memegang nombor matrik 422 300 3591. Mungkin ada di kalangan anda semua tidak tahu untuk menyambung pelajaran dalam kos apa. Saya dan rakan saya ada sedikit maklumat yang ingin dikongsikan kepada anda semua tentang kos pengurusan perniagaan. Dengan ini anda dapat memahami selok belok dalam kos pengurusan perniagaan. Seperti yang kita tahu, dalam kos perniagaan ini terdiri daripada banyak cabang, iaitu dalam kewangan, perakaunan, sumber manusia ataupun HR dan sebagainya. Kenapa kami memilih topik ini? Bagi saya, ramai yang ingin melanjutkan pelajaran di bidang perniagaan, dan dari bidang ini juga banyak peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan di luar sana. Syarat dan kelayakan kemasukan untuk mengikuti kursus perniagaan. Anda perlu memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh kolej atau universiti. Berikut dikongsikan syarat umum untuk kursus perniagaan mengikut tahap pengajian. Bagi diploma perniagaan, untuk meneruskan diploma dalam perniagaan, anda perlu mempunyai SPM atau O-level minimum 3 kredit, termasuk lulus bahasa Malaysia dan sejarah. Diploma perniagaan biasanya mengambil masa selama 2 hingga 3 tahun bergantung kepada institusi di mana anda akan mempelajari ilmu berkaitan perniagaan, termasuk perakaunan, kewangan, pemasaran dan pengurusan. Tamat pengajian diploma, anda boleh memilih untuk bekerja atau menyambung pengajian ke peringkat ijazah dalam bidang perniagaan. Ijazah perniagaan untuk meneruskan pengajian di peringkat ijazah. Anda perlu mempunyai SPM atau kelayakan yang setaraf dan juga kelayakan pra-universiti. Tempoh pengajian ijazah perniagaan biasanya mengambil masa 3 hingga 4 tahun bergantung kepada institusi yang anda mohon. Berikut adalah antara kelayakan pra-universiti beserta syarat kelayakan minimum. Bagi calon lepasan diploma dan setaraf yang perlu mempunyai kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti. Bagi STPM pula, minimum 2C melalui pengajian ijazah, anda akan dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam tentang pelbagai konsep dan proses perniagaan yang merangkumi keseluruhan bidang perniagaan seperti pemasaran, perakaunan, ekonomi dan sebagainya. Kebanyakan universiti juga menggabungkan elemen keusahawanan dalam kursus perniagaan mereka. Terdapat beberapa kejayaan yang berkaitan dengan kos pengurusan perniagaan. Kejayaan yang pertama adalah pengurus perniagaan. Pengurus perniagaan bertanggungjawab untuk menguruskan operasi harian sebuah perniagaan atau organisasi. Mereka membuat keputusan strategik, merancang projek dan memastikan semua bahagian berfungsi dengan cekap. Kejayaan kedua adalah pengurus kewangan. Pengurus kewangan adalah pakar dalam menguruskan wang dan aset organisasi. Mereka bertanggungjawab untuk membuat anggaran, mengawasi pembelanjaan, mengendalikan cukai dan merancang pelaburan yang berpotensi. Membuat ulangan. Kejayaan yang ketiga adalah pengurus sumber manusia. Pengurus sumber manusia menguruskan segala perkara berkaitan dengan pekerja dalam organisasi, termasuklah pengkerutan, latihan pembangunan kerjaya dan pengurusan prestasi. Kejayaan keempat adalah pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran fokus pada aspek pemasaran dan promosi produk atau perkhidmatan organisasi. Mereka mengkaji strategi pemasaran, kaji pasaran dan menguruskan kempen pemasaran. Jadi, kepada anda yang di luar sana, sekiranya anda minat dengan kos pengurusan perniagaan ini, saya syorkan anda untuk sama belajar dalam bidang ini. Dan juga jangan terlalu mengikuti apa yang kawan anda ingin ambil. Ingat, anda perlu memilih masa depan anda dengan sendirinya dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Sekian, terima kasih dari kami semua.
salam sejahtera. Saya Elisana Natafita, 422-300-1501. Hari ini saya akan memberikan pengenalan asas kepada teknologi maklumat. Di dalam era digital yang semakin berkembang pesat ini, pendidikan di dalam teknologi maklumat menjadi semakin penting. Hari ini kerana kedua-dua diploma ataupun ijazah ini mampu membekalkan individu dengan pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman yang diperlukan untuk berjaya di dalam industri IT yang dinamis ini. Kedua-duanya juga mempunyai kepentingan tersendiri dan dapat membantu pelajar memenuhi permintaan yang semakin meningkat di dalam pasaran pekerjaan IT yang kompetitif. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Natasha Azlisha binti Ahmad Darmini, Kad Matrik bernombor 422-300-3211. Saya ingin menyampaikan tentang dalam program diploma iaitu menyediakan asas kemahiran yang diperlukan dalam industri adalah tujuan utama. Ia juga melibatkan tentang penyampaian pengetahuan, kemahiran teknikal dan kemahiran soft yang relevan dengan bidang diploma tersebut. Pelajar akan mengikuti kursus yang disusun dengan teliti dan berfokus pada perkara-perkara seperti asas teori, kemahiran praktikal, kemahiran komunikasi, kemahiran pemecahan masalahan dan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Seterusnya, saya juga akan terangkan tentang membuka jalan untuk melanjutkan pelajaran IT ke peringkat ijazah dalam diploma. Mendapatkan diploma dalam IT adalah langkah pertama yang baik untuk membukakan jalan ke peringkat ijazah dalam bidang yang sama. Diploma dalam IT juga memberikan pelajar asas yang kukuh dalam teknologi maklumat dan peluang untuk mempelajari kemahiran teknikal yang penting. Ia juga membantu dalam memahami bidang IT tersebut yang lebih luas. Bagaimana diploma membuka jalan peringkat ke peringkat ijazah dalam IT ialah asas yang kuat, transferable credits, pemahaman industri, pendedahan kepada pelbagai topik dan yang terakhir kemahiran praktikal dan sokongan akademik yang perlu kita luaskan. Secara keseluruhannya, diploma dalam IT tersebut adalah langkah yang berharga dalam perjalanan yang pendidikan yang kita perlu ada. Ia juga membantu untuk membuka pintu pelbagai peluang dalam industri IT. Ia juga memberikan pelajar pelbagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke peringkat yang lebih tinggi seperti ijazah ataupun sarjana. Ia juga dalam pendidikan IT ini juga dapat meluaskan segala yang kita tahu. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai, saya Nurul Fatizwani binti Muhammad Ali, 422-300-231. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda mengenai kelebihan mengambil ijazah dalam bidang teknologi maklumat yang semakin penting dalam zaman moden ini. Dalam dunia yang semakin berkembang pesat, teknologi maklumat memainkan peranan yang semakin penting dalam hampir semua aspek kehidupan kita. Pertama, salah satu kelebihan utama mengambil ijazah dalam bidang IT adalah permintaan pekerjaan yang tinggi. Semua organisasi dari perniagaan besar hingga kerajaan memerlukan pakar IT untuk memelihara, mengembangkan dan menyelenggarakan infrastruktur teknologi mereka. Oleh itu, peluang pekerjaan dalam bidang ini sangat meluas dan sumber daya manusia yang berkelayakan semakin diperlukan. Seterusnya, mengambil ijazah dalam bidang IT membolehkan anda membentuk masa depan. Anda boleh membantu merancang teknologi yang akan mengubah cara kita bekerja, bermain dan berkomunikasi. Anda adalah pencipta masa depan digital. Kesimpulannya, mengambil ijazah dalam bidang IT membawa pelbagai kelebihan dari peluang pekerjaan yang tinggi hingga potensi pendapatan yang tinggi dan peluang untuk membentuk masa depan anda. Namun, juga penting untuk diingat bahawa bidang ini sentiasa berubah. Jadi, anda perlu bersedia untuk pembelajaran berterusan dan terima kasih atas perhatian anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fairuz Hafizah binti Abdul Hakid Tajuddin bernombor Kad Matrik 422-3971. Teknologi maklumat adalah bidang yang terus berkembang dengan pelbagai peluang karier di peringkat diploma dan peringkat ijazah. Antara peluang karier yang terdapat bagi bidang teknologi maklumat adalah di peringkat diploma adalah seperti juruteknik sokongan teknologi maklumat, pengatur caraan aplikasi web atau perisian, pentadbir rangkaian, pentadbir pangkalan data, pengatur caraan aplikasi mudah alih. Manakala, bagi peringkat ijazah pula, peluang karier dalam bidang teknologi maklumat adalah seperti jurutera perisian, pengurus projek teknologi maklumat, pentadbir keselamatan IT, penganalisis data, arkitek sistem, pengatur caraan kejuruteraan jaringan, pengembang kejajaran peralatan IoT, pengatur caraan kecerdasan buatan dan pengembang keamanan cyber. Hasil daripada pembentangan ini adalah mahupun diploma ataupun ijazah, kedua-duanya penting bagi memberikan peluang pendidikan kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk menceburi di dalam bidang ini.
Kedua-dua diploma maupun ijazah ini mampu memenuhi permintaan industri bagi mempunyai tenaga kerja yang mahir di dalam bidang ini. Seperti kita tahu, teknologi maklumat adalah luas dan sangat menjanjikan dengan peluang-peluang yang berterusan bagi perkembangan dan untuk pencapaian profesional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syahira Zulkifli, nombor matrik 422-300-2541 daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azira binti Abdul Razak, pemegang nombor matrik 42230000991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafina binti Sulaiman, pemegang nombor matrik 42230001791, bidang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang kursus pendidikan awal kanak-kanak kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang berminat untuk mengambil kursus ini. Kursus pendidikan awal kanak-kanak adalah program latihan yang dirancang untuk individu yang tertarik untuk bekerja dengan kanak-kanak yang berusia dari bayi hingga 7 tahun. Kursus ini memberi pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan kanak-kanak secara efektif. Tujuan utama kursus ini adalah untuk memberi pemahaman tentang perkembangan kanak-kanak dan teori-teori pendidikan yang relevan. Antara subjek-subjek yang anda akan pelajari jika anda mengambil kursus ini ialah perkembangan kanak-kanak, pedagogi, asuhan dan juga subjek bahasa dan literasi awal kanak-kanak, serta terdapat pelbagai lagi subjek yang anda akan pelajari. Kelebihan pertama sekiranya memasuki program pendidikan awal kanak-kanak adalah mempunyai pemahaman mendalam tentang perkembangan kanak-kanak. Ini kerana anda akan mempelajari tentang perkembangan fizikal, kognitif, sosial dan emosi kanak-kanak semasa tahun awal mereka. Pengetahuan ini penting untuk sesiapa sahaja yang ingin bekerja dengan kanak-kanak sewaktu mereka kecil, kerana ianya sangat membantu dalam menyesuaikan pengalaman pendidikan mengikut keperluan mereka. Seterusnya, anda juga akan diajarkan teknik pengajaran yang berkesan. Program ini juga telah dilengkapi dengan teknik pengajaran yang berkesan yang direka khas untuk pelajar yang akan bergelar seorang guru. Jadi, anda juga akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana cara untuk mencipta plan pembelajaran dan juga aktiviti yang sesuai dengan perkembangan yang mempromosikan pembelajaran dan juga pertumbuhan kanak-kanak. Setelah mempelajari bidang pendidikan awal kanak-kanak, anda akan memiliki banyak peluang pekerjaan di berbagai sektor yang berkaitan dengan pendidikan, pengasuhan dan perkembangan kanak-kanak. Antaranya, guru prasekolah. Anda dapat bekerja sebagai guru prasekolah di sekolah-sekolah, taman kanak-kanak atau lembaga pendidikan awal kanak-kanak. Sebagai guru, anda akan bertanggungjawab untuk merancang dan memberikan pengalaman pembelajaran untuk kanak-kanak di awal usia 4 hingga ke 6 tahun. Selain itu, anda juga boleh menjadi seorang kaunselor pendidikan kanak-kanak. Sebagai seorang kaunselor, anda dapat membantu kanak-kanak dalam mengatasi masalah sosial, emosional dan pembelajaran. Anda akan memberikan sokongan dan nasihat untuk membantu pembesaran dan perkembangan minda kanak-kanak dengan yang baik. Seterusnya, anda juga boleh menjadi seorang pengusaha pendidikan awal kanak-kanak. Jika anda memiliki visi dan bakat keusahawanan, anda dapat membuka pusat pendidikan awal kanak-kanak atau layanan asuhan kanak-kanak yang berfokus pada perkembangan kanak-kanak prasekolah. Akhir kata, bidang pendidikan awal kanak-kanak penting untuk diidentifikasikan minat dalam bidang memilih pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan kerjaya anda. Pendidikan awal kanak-kanak adalah bidang yang penting, bermanfaat dan banyak peluang dalam perkembangan masa hadapan kanak-kanak. Itu sahaja maklumat yang saya akan kongsi pada hari ini. Sekian, terima kasih.